لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Kita sambung balik pengajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Katanya Al-Thani Ghaslul Wajhi, yang kedua daripada fardu wudu ataupun daripada rukun wudu adalah Ghaslul Wajhi, basuh muka. Wa hadduhu, dan hadnya, had muka adalah ma baina manbiti sya'ri ra'sihi wa muqbili dhaqanih, barang yang di antara tempat tumbuh rambut kepadanya dan muqbili dhaqanih, dan hadapan dhaqanih, dagunya. Wa ma baina udhunayhi, dan barang yang di antara dua telinganya. Faminhu al-ghamam, maka daripadanya, minhu daripadanya, daripada al-wajhi, daripada muka, al-ghamam. Al-ghamam ni adalah rambut yang tumbuh di atas dahi. Dia orang Arab, kalau orang yang tumbuh rambut atas dahi, orang Arab panggil, orang nama dia dalam bahasa Arab al-agham. Al-agham maksudnya orang yang tumbuh rambut atas dahi. Baik. Jadi ghamam adalah rambut yang tumbuh di atas dahi. Tidak sama, ada orang yang dahi suluh. Ada orang atas rambut atas dahi pun tumbuh rambut juga. Rambut yang tumbuh di atas dahi tu nama dia ghamam. Maka ghamam ni dia masuk di dalam hak muka. Orang yang tumbuh rambut di atas dahi wajib dia kena basuh rambut tersebut, sebab rambut tersebut masuk dalam hak muka. Wal hudbu, dan di antara muka juga al-hudbu. Al-hudbu ni bulu mata. Jadi dia kena gata bulu mata. Wal hajibu, dan bulu kening. Wasyaribu, misal. Wal idhar, sa'ibang. Ini sa'ibang tu al-idhar. Wal anfaqah, janggut sepak. Janggut sepak ni janggut yang duduk bawah, pipi bawah. Ini dipanggil janggut sepak. Itu anfaqah. Semua saat itu basyaran wa sya'ran, kulit wa sya'ran, dan bulu. Jadi kita kena basuh belaka. Wa sya'rul lihyati wal 'aridi in khaffa ghasala zahirahu wa batinah wa in kathufa ghasala zahirah. Sya'rul lihyah mubtada. Ini ayat lain pula. Wa sya'rul lihyah, bulu janggut. Sya'rul lihyah, bulu janggut. Okey, kita ambil kaedah sikit kaedah nahwu. Dia sya'ru idafah kepada al-lihyah. Tengok sya'ru idafah kepada al-lihyah. Sya'ru mudaf, al-lihyah mudafun ilaih. Dia sebenarnya di antara mudaf dengan mudafun ilaih adalah benda yang lain-lain. Benda yang berbeza. Mudaf dan mudafun ilaih. Tapi kalau kita tengok, dia kata sya'ru al-lihyah, bulu al-lihyah, janggut. Janggut tu bulu. Nampak itu? Nampak? Beza tak di antara mudhaf dengan mudhafun ilaih? Bulu, janggut. Janggut, bulu. Tak itu? Okey. Lalu tu apabila tengok pada zahirnya, mudhaf dan mudhafun ilaih adalah benda yang sama. Dia, kalau kita jumpa benda lagu ni mudhaf dengan mudhafun ilaih, benda yang sama, maka nama dia idhafah bayaniyah. Nama dia idhafah bayaniyah. Bulu ia idhafah bayaniyah. Maksudnya idhafah bayaniyah, mudhafun ilaih tu adalah mudhaf. Mudhafun ilaih saat itu menjelaskan mudhaf. Bulu yang itu bulu tersebut adalah janggut. Di asal di antara mudhaf dan mudhaf ilaih adalah benda yang berbeza. Tapi apabila mudhaf dengan mudhafun ilaih benda yang sama, maka ditanggungkan idhafah tersebut, nama dia idhafah bayaniyah. Idhafah yang mudhafun ilaih saat itu kita nak jelaskan mudhaf. Jelas. Jadi kalau idhafah bayaniyah kita tak pada lagu mana? Wa sya'rul lihyah, bulu yang iaitu bulu tersebut adalah janggut. Tapi
Tapi cakap kita tak adalah sampai tahap tu. Wal-'arid. Al-'arid ni adalah jambang, kita kata tau. Jebeng. Orang kata jebeng. Jadi sya'rul lihyah wal-'arid, janggut dan jebeng, in khaffa, jika nipis. Jawab bagi in wasada zahirahu wa batinah, membasuhlah dia seorang, zahirahu zahirnya, wa batinah dan batinnya. Zahir ni hak atas, batin hak pangkal, hak dalam. Jadi janggut mana? Jebeng mana? Janggut hak yang duduk di dalam hak muka. Jebeng pastinya duduk dalam hak muka. Kalau nipis, kena basuh zahir dan batin. Zahir luar, batin hak dalam. Kena basuh belaka, kena wigata belaka air. Wa in kathufa, dan jika tebal. Tebal, ia kembali kepada sya'rul lihyah wal 'arid. Jawab bagi in ghasada zahirahu, basuh zahirnya. Jadi kalau sekiranya tebal, yang wajib dia basuh zahir saja. Adapun batin tak wajib basuh. Dah lagu mana tebal nipis, lagu mana alamat tebal ataupun lagu mana alamat nipis? Kata ulama, nipis kalau sekiranya dia seorang saat itu duduk dalam majlis takhatub ataupun dia berhadapan. Takhatub ni dia berhadapan dengan seseorang yang lain. Orang lain tu kalau depan dia bukan jauh lah, bertentangan. Kalau nampak kulit bawah, maka dikirakan sebagai nipis. Kalau tak nampak, dikirakan sebagai tebal. Baik. Katanya lagi, wa yustahabbu takhlilul lihyatil kathati bi asabi'ihi min asfal. Dan disunatkan takhlilul lihyah, menyelati janggut. Sebab Nabi SAW setiap kali dia ambil wuduk, dia menyelati janggut. Al-kathati yang tebal, menyelati janggut yang tebal, hukum dia disunatkan. Adapun janggut yang nipis, tengok, kalau sekiranya dia tidak menyelati janggut, menyebabkan air tidak akan sampai di pangkal janggut, maka ketika itu menyelati hukum dia adalah wajib. Tengok sekali lagi ya. Janggut dia ada tebal nipis. Kalau nipis, wajib dia rata air sampai ke pangkal janggut. Kalau tebal, tak wajib sampai pangkal janggut. Okey. Kedua, janggut yang tebal, sunat dia menyelati supaya air itu sampai ke pangkal janggut. Sunat. Kalau tak buat, tak ada masalah. Adapun janggut nipis, apakah hukum menyelati janggut nipis? Kena tengok dulu. Tengok lagu mana. Kalau dia tidak menyelati janggut, sampai ada air ke pangkal janggut. Kalau sampai, tak ada masalah. Hukum menyelati adalah sunat. Kerana lebih sempurna. Kalau tak sampai, melainkan dengan menyelati, sedangkan janggut dia nipis, maka ketika itu menyelati hukum dia wajib. Sebab dia? Sebab kita ada kaedah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna, perkara yang wajib melainkan dengannya, maka dia juga hukum adalah wajib. Sekarang ni janggut tu nipis, maka wajib kita ratakan air atas dengan bawah. Hak bawah tidak rata melainkan dengan menyelati, maka hukum menyelati juga adalah wajib, kerana ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna, benda yang wajib melainkan dengannya, maka dia juga hukumnya adalah wajib. Baik. Menyelati bi asabihi, dengan jari-jarinya, min asfal, daripada bawah. Asfal Rasulullah, dia ambil air dengan tangan dia pun tak bawah janggut dia menyelati di bawah janggut dia. Al-thalith, yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, basuh dua tangan, ma'al mirfaqain, serta dua siku. Tengok, kalau kita tengok ada sedikit perbezaan ibarat dalam kitab ni, ma'a dengan ibarat dalam Al-Quranul Karim. Yang mana dalam Al-Quranul Karim Allah SWT kata dalam mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Tuhan kata ma'a, Tuhan kata ila. Baik. Dan kenapa dalam kitab fiqh tidak guna sebagaimana penggunaan dalam Al-Quran?
diguna ma'a, ini mungkin satu soalan yang boleh kita timbulkan, boleh jadi isu. Okey, dia gini, dia perkataan ila ni adalah ila lil ghayah. Hak yang selepas daripada ila dipanggil mughayya. Dia penggunaan ila kadang-kadang dia mughayya, saat itu dia masuk juga, kadang-kadang tidak masuk. Okey, kadang-kadang mughayya tu masuk juga dalam ghayah, kadang-kadang tak masuk. Maksudnya apabila kita kata wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kamu hingga ke siku, dalam penggunaan bahasa Arab mungkin siku masuk dan mungkin tidak. Bahasa Arab kan? Mungkin masuk dan mungkin tidak. Sebab begitu penggunaan ila dalam bahasa Arab. Ila lil ghayah. Apa yang selepas daripada ila, majrur ila, kemungkinan masuk dalam basuhan dan kemungkinan tidak masuk. Okey, mungkin ada dua kemungkinan. Hak yang asal masuk. Jadi apabila asal tu masuk, ketika nak menyatakan hukum, janganlah kita guna ayat ataupun perkataan dalam kitab fiqh kan untuk memudahkan. Baik. Jadi kita guna satu perkataan yang jelas. Jadi apabila kata ma'a, jadi bermakna kena basuh juga dengar. Jelas tak masalah? Faham tak? Ya, bi. Basuh dua tangan serta al-mirfaqain, dua siku. Wa ma 'alaihima, dan barang yang ada atas keduanya tangan. Benda yang ada kulit, bulu semua sekali tu wajib kita kena basuh. Ar-rabi', yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'ri fi haddi. Mashu, menyapu. Sapu. Sapu ni maksudnya sapu ni al-isabah, kena air. Makna sapu adalah al-isabah, kena air. Jadi apabila kena air, kalau seseorang tu dia ambil wudu, orang suruh sapu, dia pergi basuh, maka hukum dia membadil. Akan tetapi menyalahi sunnah. Sah, tapi menyalahi sunnah. Macam kita kata dia ambil wudu ketika dia mandi. Siapa sapu kepala, dia nak sapu, dia ambil air, dia basuh kepala. Apakah hukum? Membadil. Sebab maksud sapu di sini adalah isabatul ma', kena air. Basuh ke sapu, kena air. Semua kena air baka. Sebab tu sah basuh. Akan tetapi basuh adalah menyalahi sunnah, tapi tidak ada sama kepada haram. Menyalahi sunnah, khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Baik. Menyapu syai'in, sedikit, min basyaratir ra's, daripada kulit kepala, au sya'rihi, ataupun gambuknya, gambuk kepala. Tapi gambuk pun fi haddihi, di dalam haknya kepala. Gambuk dalam hak kepala. Sebab yang ditutup bukan basuh rambut asal, bukan yang ditutup adalah basuh kepala. Basuh pula, sapu. Allah kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ru'us berkata jamak daripada ra'sun. Ra'sun makna kepala. Sapu kepala-kepala kamu. Jadi hak yang diwajibkan adalah sapu kepala. Rambut yang duduk dalam kepala, boleh kita sapu di atas rambut tersebut. Adapun rambut yang keluar daripada hak kepala, tidak sah. Sebab asal bukan sapu di atas rambut, tapi asal sapu di atas kepala. Ini di antara benda yang berlaku khilaf ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, basuh sedikit daripada hukum dia membanding. Sebab dia? Sebab Imam Syafi'i faham perkataan ba' pada biru'usikum ba' litab'id. Imam Syafi'i adalah seorang yang alim dalam bidang lughah. Biasa dengar tak? Sebab masa kecil dia duduk di kampung Bani Hudzail. Dia ngapa syair-syair Bani Hudzail, Imam Syafi'i. Jadi kalau kita baca sejarah bahasa Arab, masuk tahun 150 Hijrah, maka percakapan orang Arab tidak boleh lagi dijadikan hujah. Sebab rosaklah bahasa Arab. Tapi ketika tu, percakapan Imam Syafi'i masih lagi boleh diambil hujah. Dan ulama-ulama lughah ada yang rujuk Imam Syafi'i dalam lughah. Sebab Imam Syafi'i lughah dia terjaga. Sebab dia pergi di masa kecil, dia pergi belajar di perkampungan Hudzail. Ada lagi lah orang-orang lain. Cuma kata di antara ulama mujtahid yang mahir dalam lughah adalah Imam Syafi'i. Okey. Dalam Quran Tuhan katakan wamsahu bi ru'usikum. Tuhan tak kata wamsahu ru'usakum. Tuhan tambah ba. Kalau Tuhan kata wamsahu ru'usakum, hendaklah kamu menyapu ru'usakum, kepala-kepala kamu, jelas. Sapu semua sekali kepala.
Tanpa ada khilaf. Tapi Tuhan kata wamsahu bi ru'usikum. Hendaklah kamu sapu dengan kepala kamu. Apa Tuhan kata wamsahu ru'usakum? Ada sebab. Okey. Sebab dia, sebab inilah ulama mujtahid berselisih pandangan. Imam Abu Hanifah dia kata lagu mana? Ba ni adalah lil ilsaq. Dia ba dalam bahasa Arab digunakan untuk ilsaq tepek. Jadi sapu dengan tangan tepek sekurang-kurangnya adalah sebesar tapak tangan. Sebab itulah dalam mazhab Imam Abu Hanifah sekurang-kurang sapu di atas kepala adalah mesti kena rub'u ar-ra's, 1/4 daripada kepala. Pandangan Imam Abu Hanifah ada disokong oleh satu hadis yang lain. Yang mana dalam hadis tersebut pernah Rasul sapu di atas ubung-ubung dia. Jadi sapu di atas ubung-ubung jadi bermakna sapu dengan sebesar tapak tangan. Tidak itu. Baik. Okey, Imam Syafi'i dia kata lagu ada. Dia kata penggunaan ba di sini bukan lil ilsaq tapi lit tab'id. Ba yang selepas daripada masaha bukan lil ilsaq tapi lit tab'id. Apa lit tab'id? Makna dia setengah, sebahagian. Maksudnya wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah oleh kamu bi ru'usikum, yakni sebahagian daripada kepala kamu. Dan kedua-dua makna tersebut diguna dalam bahasa Arab. Orang Arab guna ba dengan makna sebahagian selepas daripada masaha, yamsahu. Sebagian daripada ulama dia melihat kepada ba itu adalah ba zaidah. Cuma dalam Quran sebagian daripada ulama tafsir tidak guna istilah zaidah. Zaidah ni lebih. Sebab dalam Quran tidak ada benda yang lebih. Semuanya ada makna yang tersirat. Baik. Jadi biasanya dia sebahagian daripada ulama tafsir tidak kata zaidah tapi dia kata silah ataupun muqahamat nama dia. Jadi ba tu adalah ba silah. Maksud dia ba tu ba zaidah kalau dalam bahasa nahwu. Maksud wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu ru'usakum. Mu kena sapu segala kepala kamu. Jadi sebab itulah sebahagian daripada ulama kata hak yang wajib sapu adalah seluruh kepala. Seluruh. Tanpa ada pengecualian. Okey. Di sini terbit 3 mazhab. Mazhab Syafi'i sebahagian. Mazhab Hanafi 1/4 kepala. Lepas tu sebahagian mazhab yang lain adalah semua kepala. Punca daripada berlaku khilaf kerana Allah Ta'ala letak ba. Kalau Allah Ta'ala ada letak ba, jelas. Wamsahu ru'usakum. Faham kan? Baik. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui. Mempunyai pengetahuan mutlak. Allah Ta'ala tahu kalau sekiranya Allah Ta'ala letak ba pada wamsahu bi ru'usikum seperti sekarang ni, maka pastinya ulama-ulama ketika dia mengkaji berlaku perselisihan di dalam memahami makna ayat tersebut. Allah Ta'ala tahu. Tapi tetap Allah Ta'ala guna ba. Jadi bermakna bila kita faham Allah Ta'ala sebenarnya yang menghendaki berlaku khilaf dalam hal tersebut. Macam kita kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami, dia kena beriddah selama 3 quru. Quru perkataan jamak daripada qar'un. Qar'un dalam bahasa Arab adalah dipanggil min babil adad. Maksudnya min babil adad, satu kalimah yang ada pada penggunaan dia 2 makna, yang mana 2 makna tersebut adalah berlawanan. Atau panggil minal adad. Yadid makna lawan. Maksudnya satu kalimah yang mana makna dia 2. Tapi 2 makna ni berlawanan. Maksudnya dalam bahasa Arab, Qur'un ada makna haid dan Qur'un ada makna suci. Perkataan Qur' sendiri diguna dalam bahasa Arab kepada suci dan kepada haid. Jadi bermakna ada 2 makna dia, yang mana makna dia 2 ni berlawanan. Sebab tu dipanggil minal abdad. Nama dia. Allah Ta'ala mempunyai pengetahuan yang mutlak. Allah Ta'ala tahu kalau Allah Ta'ala guna salasatu quru, pasti orang yang mengkaji, yakni alim ulama, ketika dia mengkaji iddah perempuan yang masih lagi ada haid, berlaku perselisihan. Ada pandangan yang mengatakan 3 kali suci, ada pandangan yang mengatakan 3 kali haid. Dan Allah Ta'ala tahu kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mau bagi berlaku perselisihan, Allah Ta'ala pakai direct tu. Kalau 3 kali haid, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata ayyam.
Atau kalau 3 kali suci, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata athhar. Tapi Allah Taala tak kata begitu. Allah Taala guna perkataan quru. Yang ada mungkin makna dia haid dan mungkin makna dia suci. Maka ulama mujtahid tarjih. Imam Syafi'i tarjih kepada pada makna haid suci. Imam Abu Hanifah tarjih kepada makna haid. Okey. Habis. Seterusnya al-khamis yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Basuh 2 kaki ma'al ka'bain serta 2 buku lali. Jadi 2 buku lali pun kena basuh juga, wajib kena basuh. Wa syuquqihima, dan pecah-pecah keduanya al-ka'bain. Pecah 2 buku lali pula. Wa syuquqihima, hima kembali kepada ar-rijlain. Buku lali jangan pecah. Yang pecah kaki. Dan pecah. Syuquq pecah. Kalau kita kan biasa subuh Jumaat, kita dalam surah dalam sujud sajadah kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Kira itu syaqqa makna membelah, sam'ahu penglihatannya, wa basarahu dan sam'ahu pendengarannya, wa basaruhu dan penglihatannya. Allah Taala yang membelah buka telinga. Okey, syaqqa mana belah. Ketika kita tanam jenazah, disunatkan kita tanam 2 cara. Yang pertamanya had. Cakap had pula. Liang lahat. Yang keduanya syaq. Syaq ni kita belah-belah. Kita buat macam pari. Okey, syuquq mana belah, pecah. Wa syuquqihima, dan belah-belah ataupun pecah-pecah kedua kaki wajib juga kita basuh. Jadi di mana tadi hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ada sahabat yang mana dia ambil wudu tapi tumit dia tak kata air. Tumit dia dah kata air. Lalu tu kata Rasulullah ke mana? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air ketika ambil wudu daripada neraka. Rasulullah kata celaka daripada neraka. Jadi benda tu adalah salah, dosa. Sebab itulah wajib kena basuh juga. As-sadis, yang keenam, at-tartib. Kena ikut aturan. Maksud ikut aturan, tidak boleh kita basuh anggota yang kedua melainkan setelah daripada sempurna basuhan anggota yang pertama. Dia kena ikut tertib. Dia tertib ni berlaku perselisihan di antara ulama. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i wajib kena tertib. Yang pertama sekali wajib kena tertib kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu murattaba secara tertib. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah basuh muka dulu, basuh tangan pula, lepas tu sapu pada, basuh kaki. Jadi Rasulullah ambil wudu secara murattab. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyelangi di antara sapu dengan basuh. Apa maksud menyelangi di antara sapu dengan basuh? Tengok. Kau katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila munnak, idza qumtum makna berdiri oleh kamu, fa'il madhi, telah berdiri. Kata ulama bukan masuk sembahyang dulu baru ambil wudu. Idza qumtum ay idza aradtum an taquma ila shalah. Apabila mu berkehendak berdiri kepada sembahyang, munnak sembahyang, faghsilu, maka hendaklah basuh wujuhakum, muka-muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu, ilal marafiq, hingga ke siku. Wamsahu. Okey. Tengok wamsahu dan sapulah. Birusikum, sebahagian daripada kepada kamu, wa arjulakum. Wa arjulakum ataf pada kata faghsilu wujuhakum, ataf pada wujuhakum. Ataf pada muka-muka kamu. Okey, untuk kita faham boleh. Kita tulis di whiteboard. Apa? Kata lagu mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn.
Okey, yang pertama sekali, ada sebahagian daripada ulama dia kata tertib tidak wajib. Sebab kalau kita tengok sini. Tuan kata fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu wa arju. Okey, ataf dengan waw. Ataf dengan waw li mutlaqil jam'i. Semata-mata himpun. Tanpa disyarat bersusun. Tengok itu. Dia berbeza ataf dengan fa. Ataf dengan fa li tertib wa ta'qib. Tertib ada susunan. Ta'qib mengiringi. Kita kata, kalau kita kata ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Umar, dua-dua datang. Dua-dua datang, adakah mesti Zaid bagi dulu, Umar bagi dulu? Tak disyaratkan. Ikut kita nak, kalau Umar bagi dulu pun tak apa, Zaid bagi dulu pun tak apa, perkataan ja'a Zaidun wa Amrun. Yang pentingnya kita nak apa dua-dua bagi. Dia berbeza kalau kita kata ja'a Zaidun fa Amrun, datang Zaid, maka lepas itu Umar bagi. Lepas tu tertib. Okey, yang pertama sekali dalam Quran Tuhan kata wa. Atas dengan waw li mutlaqil jam'i, tidak disyaratkan tertib. Okey. Ini pandangan sebahagian daripada ulama. Mazhab Imam Syafi'i dia kata walaupun atas dengan waw, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyusunkan di antara basuh dengan sapu. Cuba kata mana? Tuan katakan ya, maka hendaklah mu basuh mukamu, tanganmu. Okey, ni basuh. Lepas tu selagi basuh wa arjulakum, kakimu. Ni basuh. Tiba-tiba di tengah, Tuhan kata, mu kena sapu padamu. Jadi seorang kata Allah Ta'ala mencerai di antara benda yang dibasuh dengan benda yang disapu. Faham lagi? Ini menunjuk di atas tertib. Kalau sekiranya tak ada tertib, maka hak yang basuh Tuhan tak sapu, hak yang sapu Tuhan tak sapu. Dia wa arjulakum, wa mur'ataf, arjulakum ataf pada wujuhakum. Tidak ada masalah. Tengok, basuh muka, tangan hingga siku dan sapu kepala. Lepas tu tubik nak basuh kaki. Jadi Allah SWT menceraikan di antara basuh kaki dengan basuh muka dan basuh tangan. Letak sapu dulu tengah tu. Menunjuk bahawa wujudnya adanya tertib. Jelas masalah? Okay, habis. Baik. Yang keenamnya tertib. Tertib ni adalah kita kena ikut aturan dia. Tidak boleh kita berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain, mereka setelah daripada sempurna rukun yang sebelumnya. Sebab itulah, kalau sekiranya kita ambil wudu, lepas daripada ambil wudu, tiba-tiba di tangan kita ada kawasan yang tak kena air. Ada sisi ikam sor ke, cak ke, ada perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Maka kata ulama, cara dia adalah kita buang yang tempat sampai air itu, buang. Yang perkara yang menghalang tu kita buang, cak seumpamanya kita buang. Lepas tu kita basuh semula kawasan tu. Lepas daripada kita basuh kawasan tu, kita pun sapu semula kepala, kita basuh semula kaki. Sebab dia sapu mula kepala sedangkan kita sapu dah tadi, kerana tidak ada tertib. Tidak boleh kita sapu kepala melainkan setelah daripada sempurna basuh tangan. Sekarang ni tangan belum lagi sempurna, tiba-tiba kita sapu kepala, maka ketika itu tidak ada tertib. Maka kita basuh mula tangan, sapu mula kepala. Dia tertib, dia ada tertib yang hissi. Yang keduanya tertib takdiri. Tertib hissi ni adalah jelas. Basuh muka dulu, basuh tangan, sapu kepala. Dia ada satu lagi tertib takdiri. Apa maksud tertib takdiri? Pada takdir ada tertib, tapi pada hissi tak dapat. Contoh lagu mana? Orang tu dia mandi di sungai. Dia pun nak ambil wudu, kemudian nyelang sekaligus je. Dua saat je naik mula. Masa dia nyelang dia ada niat. Maka kata ulama, di situ ada tertib. Tapi bukan tertib hissi, tertib takdiri, takdir je. Dan pastinya memang kalau kita kata dia nyelang tu muka tangan boleh. Wujudnya tertib. Okey, atau masalah yang kita cerita ni, masalah ni. Falau ghaqasa, maka jika nyelang ia seorang. Jawab bagi lau sahha. Sah lah ai wudu'u wudu'i. Sah. Sebab ada tertib juga di situ. Habis. Wa tajibul muwalatu fi wudu'i da'imil hadath wastishabun niyyati hukma. Wa tajibu dan wajib al muwalat. Muwalat ni berturut-turut.
tidak boleh kita senggang tempoh masa yang lama di antara segala basuhan. Maksudnya selepas daripada kita basuh muka, kita kena basuh tangan selalu. Tak boleh kita tunggu sampai kering muka baru basuh tangan. Hukum mualah adalah wajib, tapi bukan wajib secara mutlak, bukan wajib fi wudu'i daimil hadath, pada wudu orang yang berkekalan hadas. Orang yang sadisul baul, orang yang perempuan mustahadah, wajib dia kena mualah pada wudu dia supaya untuk mengurangkan hadas dia. Oleh kerana untuk mengurangkan hadas dia, air kecil dia tubik semua, darah dia tubik semua. Jadi kita untuk mengurangkan hadas ketika berwudu, maka dituntut supaya ada mualah dalam wudu dia. Daimil hadas sahaja. Ada pun orang yang bukan daimil hadas macam kita ramai-ramai ni, tak wajib mualah. Bahkan hukum mualah adalah disunatkan sahaja. Wastishabun niyyati hukman, dan mengekalkan niat hukman pada hukum. Dia istishabun niyyah, hukum dia adalah wajib. Mengekalkan niat pada hukum. Okey, dia istishabun niyyah dia ada dua. Yang pertamanya dipanggil istishabun niyyatil dzikri, yang keduanya istishabun niyyatil hukmi. Ada mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada hukum, ada mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada ingat. Mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada ingat, sepakat ulama mengatakan tidak diwajibkan. Apa yang mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada ingat? Kita niat pada permulaan basuh muka, kita kekalkan niat kita saat itu sehingga kita selesai wudu. Kita nak ingat semua. Masa basuh tangan pun kita niat, masa basuh muka, masa sapu kepala pun ada lagi niat, masa basuh kaki pun masih lagi ada niat. Itu dipanggil istishabun niyyati al-dzikri. Itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan hanya pada permulaan wudu tersebut sahaja. Maknanya masa kita basuh muka kita niat, masa kita basuh tangan kalau kita nak niat tak ada masalah dah. Basuh tangan saat itu masuk dalam niat basuh muka tadi. Masa kita basuh muka tadi, sapu kepala, basuh kaki tidak disyaratkan. Okey, itu dipanggil istishabun niyyati al-dzikri. Adapun istishabun niyyati al-hukmi, mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada hukum, maksudnya adalah ketika kita ambil wudu, jangan kita memutuskan untuk tidak berwudu, untuk tidak meneruskan wudu. Kalau kita ada dalam hati kita qasad untuk tidak meneruskan berwudu, maka ketika itu tidak ada dah mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada hukum. Sama juga seseorang yang murtad ketika dia ambil wudu, na'udzubillah min dzalik, dia telah memutuskan niat nisbah hukum. Kerana orang yang kafir tidak sah dia mengambil wudu, orang yang murtad tidak sah dia mengambil wudu. Jadi ketika tengah-tengah dia ambil wudu, sampai lepas daripada basuh muka sebelum basuh tangan, tiba-tiba iktikad dia terpesong. Nasallallahu salamata wal afiyah wal iyad billah. Baik, maka murtad dia wal iyad billah. Tiba-tiba dia pun istighfar balik, dia mengucap balik, masuk balik dalam agama Islam. Adakah boleh dia meneruskan wudu dengan niat yang pertama tadi? Kata ulama tak boleh dah. Sebab dia, sebab tidak ada istishabun niyyatil hukmi. Nak ada masalah. Okey, kita ada istishabun niyyatil dzikri, kita ada istishabun niyyatil dzikriyu, kita ada istishabun niyyatil hukmi. Mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada hukum, maksudnya dia tidak mendatangkan ketika dia mengambil wudu perkara yang menafikan wudu, seperti untuk berhenti daripada mengambil wudu ataupun ridah dan seumpamanya, wal iyad billah. Maka itu dinamakan sebagai istishabun niyyati al-hukmi. Hukum dia adalah wajib. Adapun istishabun niyyati dzikri, mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada ingat, start daripada awal sampai ke akhir kena ingat semua, hak tu tidak diwajibkan. Habis. Wa sunanuhu, dan sunat-sunatnya wudu. As-siwak. Siwak, bersugi. Thumma tasmiyah. Kemudian at-tasmiyah, membaca bismillah. Bersugi sunat. Dalih yang kita sebut dah sebelum daripada ni, dan disebut juga sebelum daripada ni. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu.
Sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan suruh kepada mereka itu akan sebagai suruh yang wajib. Dia mengambil wudu, dia bersugi setiap kali dia berwudu. Thumma tasmiyah, kemudian mengucap bismillah. Tasmiyah makna mengucap bismillah. Sebelum daripada berwudu, sunat dia mengucap bismillah. Cuma ulama berselisih pandangan. Sunat mengucap bismillah, atau berlaku kesepakatan. Adakah hanya sekadar bismillah sahaja, ataupun lebih daripada itu? Apa maksud lebih daripada itu? Ada kata bismillahirrahmanirrahim pun tak ada masalah juga. Situ berlaku perselisihan pandangan. Okey. Sebahagian daripada ulama dia kata lagu mana? Kalau bismillah tu bersepakat. Cuma tambah lagi ar-Rahman ar-Rahim. Sini kita nak. Tambah ar-Rahman ar-Rahim disunatkan ke tak? Ada sebahagian ulama kata tak sunat tak? Hanya sekadar bismillah sahaja. Sebahagian daripada ulama kata hak yang paling akmal, hak yang paling sempurna adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Hak tu hak yang paling sempurna. Baik. Cuma hasil dah fadilat sunat hanya sekadar kita baca bismillah. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Anas bin Malik. Di mana satu ketika Rasulullah bersama dengan sahabat dia. Ada sebahagian sahabat cari air sebab perlu kepada air untuk berwuduk dan seumpamanya. Tak ada air. Lepas tu Rasul tanya, ada dalam gambar-gambar tak ada ke sikit je air? Kata ada sahabat kata ada sikit air. Buat mari air. Buat mari. Rasul pun celuk tangan dia. Lepas tu keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW air. Sahabat pakat ambil wuduk. Sehingga kan kata Anas, tidak kurang daripada 70 orang, 70 boleh mengambil wuduk daripada air yang keluar daripada jari Nabi SAW. Ketika keluar kata Rasulullah, tawaddau bismillah. Rasulullah kata begitu. Hendaklah kamu berwuduk dengan nama Allah. Lama ambil, tawaddau bismillah. Sunat kita membaca bismillah sebelum daripada al-wudu. Sebahagian daripada ulama dia berhenti di atas nas hadis. Tawaddau bismillah. Sebab dia kata sunat kita baca bismillah sahaja, tidak sunat kita tambahkan ar-Rahman ar-Rahim. Mazhab al-Zahiri. Sebahagian daripada ulama di antaranya pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah disunatkan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dia bismillah tu sunat, cuma yang paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Yang mana at-tasmiyah saat itu maqrunatan bin niyati, disertakan dengan niat, ma'a awwali ghaslil kaffain, serta permulaan basuh dua pergelangan tangan ataupun dua kaffain, dua daun tangan. Seterusnya sunat wuduk juga adalah wattalaffuz bin niyyah, berlafaz dengan niat. Berlafaz dengan niat juga hukum dia adalah sunat. Nawaitul wudu, nawaitul fardal wudu, nawaitu fardal wudu, hukum dia adalah sunat. Berlafaz dengan niat bukanlah wajib. Apakah hukum? Menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah sunat. Ini di antara tempat yang balah wa'ad, tempat yang berlaku perbalahan yang cukup tajam. Di antara sebahagian daripada ahli ilmu, ataupun kita kata sebahagian daripada ahli ilmu dengan ulama mazhab Imam Syafi'i. Okey, cuma kita kena tahu dalil mazhab Imam Syafi'i ni. Ini penting untuk kita tahu masalah ni. Yang pertama sekali, memang jelas tidak ada satu hadis yang sahih lagi sahih. Sahih lagi sahih. Apa dia sahih? Hadis sahih, hadis yang boleh diterima, sama ada hadis sahih sunat ataupun hadis hasan. Sahih yang jelas menyatakan hal tersebut. Atau mana sahih? Tidak ada pun satu hadis yang sahih lagi sahih yang menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada berwuduk Rasul kata nawaitu fardal wudu. Maksudnya Rasul berlafaz dengan niat. Okey, itu yang pertama. Dan kalau sekiranya tidak ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul melakukan hal tersebut, kenapa kita buat? Kan timbul satu persoalan. Dan kenapa kita buat? Yang pertama sekali, ulama mazhab dia melihat bahawasanya benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah bukanlah semuanya benda tu dilarang. Benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah bukan semua benda tu dilarang. Sebab itulah dia bukan benda hukum at-tarku atau cakap mula. At-tarku, benda at-tarku Rasulullah tidak buat, tinggal.
dia bukanlah boleh kita menetapkan hukum bahawa perkara tersebut tidak boleh dibuat. Kalau benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah dikirakan semuanya tidak boleh dibuat, jadi cukup bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendirikan madrasah seperti kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpul Quran sebagaimana dikumpul oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpul Al-Quran sebagaimana dikumpul oleh Uthman bin Affan. Baik. Jadi sekarang ni ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, sama juga dalam mazhab Hanafi, dia menghukum berlafaz dengan niat sunat, sandarang dia benda. Sandarang dia gini. Dia kata lagu mana? Niat. Tempat di mana niat? Tempat dia adalah hati. Niat, tempat dia adalah hati. Itu niat. Niat tempat hati, bukan di mulut. Sebab berlafaz dengan niat tidak wajib. Tempat niat hati. Niat benda molek dah. Benda molek. Tidak niat benda molek sebab ibadah. Niat adalah benda molek sebab ibadah. Okey. Apabila niat tu benda molek, membantu untuk melakukan benda molek ke tak? Molek. Benda yang membantu untuk kita niat, berlafaz dengan niat. Berlafaz dengan niat dia dapat membantu hati. Dan kan kita hati kan? Hati duk mikir tu, duk mikir ni. Banyak benda yang mengganggu untuk kita fokus di dalam melakukan amalan kebaikan, ibadat. Tengok kan? Okey. Oleh kerana banyak benda yang mengganggu, benda yang dapat membantu hati kita untuk hadirkan niat ketika kita nak melakukan apa jua amal ibadah, kata ulama, berlafaz dengan niat. Okey. Lalu tu apabila berlafaz dengan niat dia dapat membantu hati. Kita ulang sekali lagi. Niat benda baik. Membantu kepada benda yang baik, hukum dia juga baik. Maka sebab itulah ulama meletakkan berlafaz dengan niat kerana untuk membantu hati, hukum dia adalah disunatkan. Bukan bersandarkan kepada dalil Rasulullah buat, tapi bersandarkan kepada dalil al-i'anatu 'alal khair. Apa dia al-i'anatu 'alal khair? Membantu di atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masuk dalam keumuman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu oleh kamu di atas bir, kebaikan, wat taqwa. Hanya masuk di atas al-i'anatu 'alal khair. Jadi cukup dah sandaran tersebut untuk meletakkan hukum berlafaz dengan niat, hukum dia adalah sunat. Soal kita saat itu rasa tak mau terima pandangan tu, tak ada masalah. Cuma sekurang-kurangnya menghormati. Kerana ada sandaran. Jelas ada masalah kan? Baik. Berlafaz dengan niat, hukum dia adalah sunat. Wastishabuha, dan istishabuha, mengekalkannya niat, juga hukum dia adalah sunat. Sebab itulah kalau orang yang tengok pada zahir kita, mana pula dia kata mengekalkan niat sunat, sedangkan tadi dia kata istishabun niyati hukman adalah wajib. Kata tadi kan, wa tajibu istishabun niyati hukman. Mari sini pula di antara sunat wudu adalah istishabuha, mengekalkan niat. Hak yang sunat, istishabun niyah hak sunat lain daripada istishabun niyah hak yang wajib. Lagi. Sebab kita bagi dah istishabun niyah ada dua. Istishabun niyati al-hukmiyyu, yang keduanya istishabun niyati dzikriyyu. Istishabun niyati dzikri, ingat semua, niat tu bukan setakat ada pada bahasa muka, bukan setiap perbuatan kita ada niat sampai ke habis, sampai ke basuh kaki. Tu nama dia istishabun niyati dzikri, susah. Maka apabila susah, syarak tidaklah menyusahkan umat Islam sampai kepada tahap tu. Cuma kata ulama, hukum istishabun niyati dzikri adalah sunat, tidak wajib. Hak yang wajib adalah istishabun niyatil hukmi. Jangan ada ketika kita mengambil wudu, kita mendatangkan perkara yang menafikan wudu, seperti nak berhenti daripada wudu, ataupun kita bukan kita, ataupun seorang tu murtad, wal iyad billah, na'udzubillah min dzalik. Baik. Katanya fa in tarakat tasmiyata fi awwali, maka jika taraka, meninggal ia seorang, at-tasmiyata, membaca bismillah, fi awwali, pada permulaannya wudu, walaupun sengaja, bukan setakat lupa, walaupun sengaja dia tak baca bismillah pada permulaan wudu, jawab bagi in ata, nescaya mendatanglah ia.
Mendatanglah ia biha bitasmiyah. Dengan tasmiyah, dengan baca bismillah. Yang nadban, sunat. Sunat dia mendatangkan qabla faraghi, sebelum selesai daripada wudu. Adapun selepas daripada selesai, ada benda dah lah. Tidak disunat dah. Menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi ada pandangan yang kedua, walaupun selesai daripada wudu, masih lagi disunatkan. Fayaqul, maka berkata dia kata lagu mana? Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Kama fil akli wa syurbi. Sebagaimana pada makan dan minum. Sunat sebelum daripada kita makan, sunat sebelum daripada kita minum, kita baca bismillah. Tapi kalau kita lupa untuk baca bismillah pada permulaan makan dan permulaan minum, sunat kita baca tengah kita makan dan tengah kita minum, bismillahi fi awwalihi wa akhirih, ataupun bismillahi awwalahu wa akhirah. Dalilnya yang macam masalah bismillah sebelum daripada makan adalah Rasulullah ada anak tiri. Rasulullah nikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ke mana? Selepas daripada kematian Abu Salamah. Anak Ummu Salamah ada seorang budak. Dia makan dengan Rasulullah dalam talak. Budak bila dimakan, dia kanya. Dia ambil situ, dia cuek sini, dia cuek sini. Kata Rasulullah kepada ke dia, ya bulan, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kata Rasulullah, ya bulan, wahai budak, sammillah, baca bismillah, sammillah, sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan daripada hak yang dekat denganmu. Makan dalam tanam, makan hak yang dekat denganmu. Cuma kadang-kadang kita nak beramal dengan hadis tu, kadang-kadang tidak sesuai dengan kita makan dalam pinggang. Kan dia pun bila makan dalam tanam, ni tempat orang, ni tempat kita. Dan kita pergi ambil tempat orang, comel ke tak comel? Tapi kalau makan dalam pinggang, orang hidang, tak lauk sini. Takkan nak makan hak yang dekat dengan kita. Dan kalau kena dekat kita belacang saja. Hak yang di ujung tu, bahan belacang tu lah. Hak tu, makan seorang diri untuk kita beramal dengan hadis ni memang tak sesuai kan? Betul tak gitu? Dan orang kata belacang depan kita. Budu pula, belacang. Depan ni, poyok. Lepas tu, cecaluk. Ayam duduk ujung ni. Wa kul mimma yalik. Makan daripada benda yang dekatmu. Bahan budu saja. Kita bahan belacang, bahan caluk tu je. Ayam duduk jauh dengan. Habis hak ni baru ambil hak ni. Nyanyi lah gitu. Ni makan dalam talam. Makan dalam talam. Daripada adab ni adalah kita makan hak dekat kita. Apa kita faham orang? Nampak lagi masalah. Baik. Sama juga apabila kita lupa ataupun sengaja tinggal bacaan baca bismillah pada permulaan makan dan minum, sunat kita baca Allah bismillah fi awwalihi wa akhirih ataupun bismillah awwalahu wa akhirah. Thumma ghaslul kaffain, kemudian basuh dua pergelangan tangan. Ini hukum dia disunatkan. Dua daun tangan. Fa illam yatayaqqan tuhrahuma kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalil. Maka jika tidak yakin, ia kembali kepada seorang, tuhrahuma akan suci keduanya al-kaffain, kuriha ghamsuhuma, dimakruhkan. Ghamsuhuma, selam keduanya al-kaffain fil ma'il qalil, dalam air yang sedikit. Jadi sekarang ni kita tak yakin tangan kita suci. Apabila tak yakin tangan kita suci, makruh kita selangkan tangan kita dalam air yang sedikit. Jadi ada satu hadis kata Rasulullah, "Idza stayqadha ahadukum min nawmihi, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 marrat. Fa innahu la yadri ayna batat yadu." Kata Rasulullah, "Idza stayqadha ahadukum min nawmihi," apabila seorang di kalangan kamu bangun daripada tidur. Tengok kata Rasulullah, "Fala yaghmis yadahu fil ina." Maka jangan dia selang tangan dia dalam bekas. Ni cara dulu kan dia tak ada pahit-pahit lagu ni. Isi air dalam bekas. Jadi nak ambil wuduk, dia ambil celup tangan dalam bekas, ambil air. Jangan dia selang hatta yaghsilaha 3 marrat, sehingga dia kena basuh tangan dia 3 kali. Sebab dia tengok Rasul kata, "Fa innahu la yadri ayna batat yad." Sesungguhnya dia tidak tahu di manakah bermalam tangan. Okey, Rasul kata, "Fa innahu la yadri ayna batat yad." Dia tidak tahu. Apabila dia tidak tahu, jadi bermakna dia tidak yakin bahawa tangan dia suci. Tidak gitu. Sebab dia tidak tahu. Lalu tu ulama kata, apabila kita tidak yakin tangan kita suci, makruh
kita celup tangan kita dalam air, tak haram. Hukum dia makruh. Tapi syarat air yang sedikit. Jelas masalah. Jadi kita kena basuh tangan kita. Kita ni, kita dah pakai macam cara dulu. Kita pakai air. Tak ada lah hukum ni. Kalau kita pakai cetong, kita pakai beledi, tak air dalam beledi, tak ada gayung, kita nak celup tangan dalam beledi tersebut, sunat kita basuh dulu sebelum daripada celup. Kalau kita nak basuh, tiba-tiba kita celup lalu, hukum dia adalah makruh. Harapnya. Baik, kita bangun daripada tidur, sama juga kita bangun daripada tidur. Kita tahu malam tangan kita saat duduk mana malam. Tai cucuk pun banyak atas rumah. Sebagai contoh, orang bujang malas nak sapu-sapu Okey. Jadi pasti tak ada najis. Tapi tak yakin suci. Sebab ada kemungkinan kena najis. Hukum makruh kita celup tangan melainkan selepas daripada kita basuh. Tapi kalau kita celup juga, adakah air saat itu akan rosak? Kata ulama, air dah rosak. Sebab dia air dah rosak, sebab kaedah yang sama. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Benda yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Air itu yakin suci. Tangan kita syak saja. Kemungkinan najis, kemungkinan tidak. Bukan kita rasa 60% atau 70% tangan kita suci, tapi kita tidak yakin. Mungkin adalah 30% ataupun 40% kita rasa tangan kita najis. 40%, 30% yang kita rasa tangan kita najis, dia tidak dapat menghilangkan keyakinan sucinya air. Itu maksud al-yaqinu la yuzalu bisyak. Okey. Seterusnya wa ma'i'in, dan benda yang cair. Qabla ghaslihima, sebelum daripada basuh kedua tangan, 3 marat, 3 kali. Seterusnya thummal madmadah, kemudian sunat berkomor. Dia komor ni maksudnya komor. Komor ni hanya semata-mata idkhalul ma'i fil fam, memasukkan air ke dalam mulut. Sekadar tu je. Itu komor, memasukkan air ke dalam mulut. Apabila kita faham takrif komor adalah idkhalul ma'i fil fam, maka hasil dah sunat madmadah bagi orang yang memasukkan air ke dalam mulut walaupun dia telan. Sebab apabila dia masuk air ke dalam mulut, dapat dah madmadah walaupun dia telan. Walaupun yang paling comelnya adalah KHS sunat. Thumma istinsyaq, kemudian masuk air ke dalam hidung. Istinsyaq hanya semata-mata masuk air ke dalam hidung. Dia komor, istinsyaq hukum dia sunat. Dan mubalaghah, pada komor dan istinsyaq juga hukum dia sunat. Mubalaghah ni kita bersangatan, komor kuat. Lepas tu benda masuk air ke hidung, kita tarik sikit. Baik, hukum dia adalah sunat. Mereka bagi orang yang berpuasa, hukum dia makruh. Mubalaghah, komor sunat, istinsyaq sunat, cuma mubalaghah tidak disunatkan bagi orang yang berpuasa. Wal afdalul jam'u bainahuma bi 3 gharafat. Yang paling afdal adalah kumpul di antara keduanya bi 3 gharafat, dengan 3 cebok. 3 gaul. Tu 3 gharafat, 3 gaul. Lagu mana? 3 gaul. Okey, kita ambil kita berkomor, betul masuk ke hidung. Kita kumpul di antara komor dengan istinsyaq. Lepas tu kita ambil pula air, komor, masuk air ke hidung. Ambil pula air, komor, masuk air ke hidung. Dia boleh komor, ataupun komor. Lepas tu air ke hidung, air ke hidung. Banyak cara boleh. Cuma mana yang paling afdal? Semua cara boleh berlaku. Tak kira lah lagu mana kita buat pun. Kita ambil air, komor. Hidung 3 kali. Boleh? Ataupun ambil air, komor. Ambil air, komor. Ambil air, komor. Ambil air, masuk hidung. Boleh? Ataupun ambil air, komor, masuk hidung. Ambil air, komor, masuk hidung. Cuma ulama berselisih pandangan. Mana yang paling afdal? Sebahagian daripada ulama, iaitu pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah yang paling afdal kita kumpul di antara madmadah dengan istinsyaq, dengan 3 kali cedok air dengan tangan. Baik, yang dalam madmadah ni cara dia. Berkomor ia min kulli gharfatin, daripada setiap cebok tu dengan tangan, betul lah. Thumma yastanshiqu, kemudian istinsyaq ia bibaqiha, dengan bakinya, baqi gharfah. Ya. Patut dia komor, patut baki lagi, dia masuk ke dalam hidung. Begitu juga sunat wal mubalaghatu fihi ma li ghairi as-sha'im. Mubalaghah, bersangatan pada keduanya, al-madmadah wal istinsyaq. Tarik air ke hidung. Tapi bagi selain daripada orang yang berpuasa. Ada orang yang berpuasa, hukum mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq adalah makruh.
wa tathlithu kulli min al-ghasli wal mashi wat takhlil, dan meniga-nigakan setiap daripada membuat 3 kali itu tathlith, membuat 3 kali setiap daripada basuh, sapu, at-takhlil, dan menyelati janggut ke, menyelati tangan ke, sunat buat 3 kali. Wa ya'khudhu syakku bil yaqin, dan mengambil oleh orang yang syak bil yaqin, dengan yakin. Orang syak dia kena ambil hak yang yakin. Apa maksud orang yang syak kena ambil hak yang yakin? Jadi dia syak, aku basuh 2 kali ke 3, dah 2 kali 3, ambil 2. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri asalla 3 am 4 falyatrah asy-syakka wal yabni ala mastayqan." Kata Rasulullah, "Idza syakka ahadukum," apabila syak seorang di kalangan kamu, fi salati, dalam sembahyangnya, fala yadri, dia tidak tahu. La yadri makna tidak tahu. Kan la adri kan? Biasa dengar orang perkataan la adri. La adri nisful ilm. Ini di antara perkataan yang masyhur di sisi salaf. Perkataan la adri adalah sebahagian daripada ilmu. Sehingga kan ulama salaf sedikit pun tidak malu ketika orang tanya dia, walaupun ulama besar, sedikit pun tidak malu ketika orang tanya dia suatu masalah yang dia tidak tahu ataupun tak jelas hukum, dia kata perkataan la adri. Imam Malik pernah orang tanya berapa soalan, 40, ada kata 40 lebih. Dia tak jawab soalan je, tak sampai 10. Hak lain tak tahu. Baik, tidak malu. Sebab la adri adalah nisful ilm, sebahagian daripada ilmu. Ada seorang guru nama seorang ulama fiqh mazhab Hanafi, nama dia Syekh Mazin Bakir. Dia memang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Dia kalau bab fiqh tak payah ayat siapa, memang dia tak tunduk siapa. Memang ahli sungguh dia. Cuma kadang-kadang ada beberapa masalah dia tidak faham. Biasa, ulama besar biasa tak faham masalah. Biasa. Baik, ada beberapa masalah dia tak faham. Biasanya dia akan rujuk, dia akan tanya nama seorang ulama besar juga, orang muda lagi, nama dia Syekh Rashad Syams. Memang orang lain sungguh, Syekh Rashad Syams, tapi baru mati dah. Sebab kena gas beracun. Guru ada juga. Dia akan tanya Syekh Rashad Syams. Syekh Rashad Syams muda, tapi dia otak dia memang haduh. Lepas tu dia kuat membaca. Habis benda dia baca. Syekh Rashad Syams. Baik. Rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia kata ada. Tengok kata Syekh Mazin Bakir. Dia kata, tapi biasanya aku tanya Syekh Rashad Syams benda yang aku mesti dia tak boleh jawab juga. Ni baru orang lain. Kita jadi pelik. Kenapa dia tanya Syekh Rashad Syams, tapi Syekh Rashad Syams tak boleh jawab? Dia kata ni orang lain. Ni orang lain sungguh. Kita mulai. Rupa-rupanya dia melihat daripada sudut yang kedua. Jadi maksud dia orang lain, kalau dia khabar ataupun kalau dia jawab soalan orang, jadi bermakna hak yang dia jawab tu memang betul-betul dia tahu. Lagi masalah, kalau tak tahu dia tak jawab. Jadi ketika kita tanya dia, dia tak tahu, dia kata tak tahu. Lepas tu bermaknanya hak yang dia jawab tu pasti hak yang dia tahu. Ini betul-betul orang hak yang alim. Tapi bukan maksud kalau ada seorang ulama tu setiap orang tanya dia boleh jawab belaka, bukan maksud salah dah, bukan. Cuma kita nak kata nisful ilmi adalah di antara perkataan yang masyhur di sisi sebahagian daripada salaf, bahawa benda adalah perkataan yang tidak malu sebahagian salaf untuk mengucap perkataan tersebut ketika orang tanya dia masalah, lepas tu dia tidak tahu masalah tersebut. Okey, wa ya'khudhu syakku bil yaqin, dan mengambil oleh orang yang syak dengan yakin. Kalau dia syak 3 ke 4, 3 ke 4 dah, 2 ke 3, basuh sekali ke 2 kali dah, ambil set. Basuh 2 ke 3 dah, ambil 2. Aku basuh dak lagi ya. Aku sapu dak lagi pada saat ni, biasa sapu kepala dia. Sapu ke dak lagi? Dak lagi. Faham lagi? Sebab dia sapu benda baru. Sapu tu benda baru. Apabila syak, sapu ke dak, ambil dak lagi. Al-aslul adam, asal tak ada. Wa mas'u jami'ir ra's, dan sapu sekalian kepala. Hukum dia adalah disunatkan. Fa in lam yurid naz'a ma 'ala ra'si, masaha juz'an min ar-ra's. Maka jika tidak yurid,
Yurid fa'il mudhari' daripada arada yuridu irada. Iradah berkehendak. Jika tidak no, cakap kita. Kalau tambung naz'a cabut. Ma barang. Ala ra'si atas kepala dia. Atas kepala dia ada benda. Kalau orang lelaki piyah ke, serban ke, dia tak mau cabut. Piyah dengan serban. Atau bukan puang tudung ke, dia tak mau cabut tudung. Cara dia lagu mana? Masaha juz'an minar ra'si. Jawab bagi in. Nescaya menyapulah in. Juz'an, satu juzu. Minar ra's, daripada kepala. Thumma, kemudian tammama, menyempurnalah ia. Seorang saat ni, dia akan al-mas'a sapu ala satir di atas penutup. Salatan 3 kali. Dia penuh Nabi SAW ambil serban, ambil wudu dalam keadaan Rasul pakai serban. Lepas Rasul pun sapu atas hubung dia. Lepas Rasulullah SAW menyempurnakan sapu di atas serban dia. Okey. Ambil daripada hadis tersebut, ulama kata ke mana? Bagi orang yang ada penutup di atas kepala. Serban ke, piyah ke, tudung ke, sama ada mudah cabut ataupun susah cabut. Cara dia lagu mana ketika dia ambil wudu? Dalam bahasa Imam Syafi'i, sapu sedikit daripada kepala. Sikit mudah-mudah. Lepas tu, sempurnakan sapu di atas satir, penutup. Atas serban ke, atas piyah ke, atas tudung ke. Ini mungkin yang sebahagian daripada kita tahu. Tapi masih ramai orang tak tahu. Tambah-tambah orang puang. Kamu pernah mengajar ataupun kuliah pada beberapa tempat. Tapi tak tahu. Kata tak tahu ke sunat sapu di atas tudung bagi perempuan yang ambil wudu tanpa pecah tudung. Tak tahu. Ini apa yang disebut dalam kitab fa illam yurid, sekiranya tidak berkehendak ia. Naz'a cabut. Kalau kita biasa dia tengah nazak nazak. Daripada bahasa Arab asal naz'un. Apa benda naz'un? Naz'un ni tengah dicabut roh dia. Maka jika tidak berkehendak dia naz'a cabut ma ala ra'si, barang yang di atas kepalanya, jawab bagi in, nescaya masaha sapu ia juz'an, satu juzuk minar ra's, daripada kepala. Sapu satu juzuk. Waktu wajib. Thumma, kemudian tammama, menyempurna ia. Dia akan al-masha sapu ala satiri, di atas satir penutup, sadatan sebanyak 3 kali. Thumma, kemudian mashul udunain, sapu 2 telinga. Zahirihima, zahir keduanya ni hok belakang. Wa batinihima, dan batin ni hok dalam hok lipat-lipat dan lubang tu nak masuk. Sapu bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wa simakhaihi bima'in jadidin, dan 2 cuping telinganya dengan air yang baru. Ya simakh, mana simakh? Dalam. Haniau. Simakh. Baik. Sebab dia kalau dalam kitab Musyarrul Karim dia kata simakh uma kharqal udhunain. Ya, kharqul adah makna cari adat. Lubang. Kawasan yang koyok lubang ni lah. Jadi ambil sikit, sunat tak begitu. Tak sunat lah, cucuk air pada dalam. Baik. Wa takhlilu asabi'il yadain bitashbik, dan sunat menyedati jari-jari tangan dengan tashbik. Ini tashbik, ini tashbik, ni tashbik, ini panggil tashbik, ini tashbik. Jadi panggil di sana ada hadis musalsal bit tashbik, ataupun ada hadis musalsal bil musyabakah. Musyabakah tashbik. Lagu mana? Ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut kepada sahabat dia, Rasulullah tashbikkan tangan sahabat. Maka ketika itu sahabat tashbikkan tangan anak murid dia. Anak murid dia tashbik tangan anak murid dia. Sampaikan sekarang kalau orang tu nak menerima hadis tersebut daripada seorang guru, dia akan melakukan tashbik. Dipanggil hadis musalsal bit tashbik. Cuma biasanya hadis musalsal ni salsalah dia tu yang banyaknya adalah dhaif. Mereka ada beberapa salsalah yang tidak dhaif. Contoh kita kata hadis musalsal bi qiraati surati Shad. Hadis yang musalsal dengan baca surah Shad. Surah Shad. Maka hadis tersebut musalsal dia juga adalah sahih. Lagi musalsal bil awaliyah. Musalsal bil awaliyah juga tidak ada sampai ke dhaif sangat. Baik. Okey, tashbik ini sunat. Ataupun gini boleh berlaku. Cuma yang
Comel ni tengok. Wa asabi'ir rijlain, dan jari-jari ar-rijlain. Saat ni tangan dengan tashbih. Okey, cara lagu mana pun. Tashbih gini pun apa, gini pun apa, gini pun apa. Gini pun apa. Yang penting, kita saat ni tu sempurnakan air pada celah-celah jari. Wa asabi'ir rijlain, dan jari-jari dua kaki bi khinsiril yadil yusra, dengan khinsir, dengan keliki. Al yadil yusra, tangan kiri. Ni tangan kiri, keliki. Apa pakai keliki? Sebab alung untuk masuk di celah-celah jari kaki. Min asfali khinsiril yumna, daripada bawah khinsir al yumna. Khinsir ni jari kelingking, al yumna kaki kanan. Ambil daripada kanan lu, sunat kanan. Tapi guna tangan kiri. Sebab nak basuh kekotoran ni kena sunat guna tangan kiri. Ila khinsiril yusra, hingga kepada kelingking kaki kiri. Daripada kelingking kaki kanan hingga kepada kelingking kaki kiri. Hak ni hak yang paling afdal. Cara lagu mana kita takhlil, kita menyelati anak-anak jari kaki, hukum dia sudah memada, dapat dah asal fadilah takhlil. Akan tetapi hak yang paling comel sebagaimana hak yang disebut dalam kitab ni. Seterusnya wat tatabu'. Tatabu' sama dengan makna mualah, berturut-turut. Sama dengan makna mualah, berturut-turut. Wat tayamun, dan kita kanang dulu. Kita basuh kalau anggota hak yang ada tangan kanan kiri, tangan kaki, kita basuh hak kanan dulu, baru hak kiri. Hukum dia sunat. Wa iqalatu ghurratihi, dan sunat dia memanjangkan ghurrahnya. Wa tahjilihi, dan tahjilnya. Di asal makna ghurrah dan tahjil, ghurrah ni adalah putih yang ada di muka kuda. Tahjil bukan. Betul tak? Ghurrah ni adalah putih yang ada di muka kuda. Tahjil adalah putih yang ada di kaki kuda. Itu asal. Nampak kalau misalnya lengan kaki dia ada gelang putih. Kau ada putih di kaki kan? Kau comel nampak kan? Orang umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan cerahkan muka dia dan dua tangan, dua kakinya, kerana dari kesang dia mengambil wudu. Sebab itulah sunat kita memanjangkan kesang tersebut. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Mung pada hari kiamat akan dipanggil dengan ghurran muhajjalin, orang yang bercahaya muka dan tangan kaki, min atharil wudu, dari kerana kesan-kesan wudu. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Sesiapa di kalangan kamu yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya dan tahjilnya, maka dia kena buat. Sebab itulah Abu Hurairah, perawi hadis tersebut, kalau dia ambil wudu, dia akan masuk sampai sini, lengan dia, kaki sampai sini. Supaya dia memanjangkan ghurrahnya dan tahjilnya. Jelas? Ghurrah ni adalah muka, tahjil tangan dan kaki. Pendek kata, kalau kawasan wajib sini, kita basuh sampai sini. Kalau kawasan wajib sini, kita lebih sikit. Seterusnya, watarkul isti'anati bis-sabr, dan meninggal al-isti'anati, meminta pertolongan, bis-sabr, dengan tuang. Apa maksud tinggal meminta pertolongan dengan tuang? Tuang ni maksudnya tuang air, jiruh air, tu as-sabr. Kita nak ambil wudu, kita pun kata, Zul, tolong ambil air secetong. Zul bagi, Acik tolong tuang, sebab nak ambil wudu. Dia minta orang lain tuang air atas dia untuk dia ambil wudu. Bila orang tu tuang, dia pun konyol. Lepas tu tangan pula, tangan. Lepas tu kepala pula. Dah habis dah, ambil kali lagi air. Dia pula orang ambil kali lagi air. Basuh kaki, dah rata pula kaki, ambil pula kali lagi. Hukum dia adalah makruh. Hukum dia makruh. Hak sunatnya adalah kita tinggal minta tolong orang dengan tuan mereka illa li'udhrin, mereka kerana ada keuzuran, sakit dan seumpama ni. Sebab mana makruh? Sebab al-itharu bil qurab, kita mengutamakan orang lain dalam hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ingat kaedah al-itharu bil qurabi makruhun. Ithar makna kita mengutamakan. Dia sama dengan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim, yu'thirun, mengutamakan orang lain. Al-ithar
mengutamakan orang lain. Bil qurab, dengan qurbah, perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah kita tuang untuk kita ambil bukan ibadat. Kenapa kita mengutamakan orang? Sebab itulah mengutamakan orang dalam hal ibadat, hukum dia adalah makruhun makruh. Dia berbeza dalam masalah dunia. Masalah dunia, sunat, hak yang paling comel kita mengutamakan orang walaupun kita saat itu memerlukan. Sebab tu Tuhan memuji Abu Ayyub Al-Ansari, wa yukhiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia saat ini mengutamakan orang lain, bagi makan kepada orang lain walaupun dia sendiri pun memerlukan. Dalam hal dunia sunat kita mengutamakan orang lain, tapi dalam hal ibadat sunat kita mengutamakan diri kita. Wan nafdu, dan makruh juga an-nafdu. Mana? Wan nafdu. Okey, bukan wan nafdu. Kena baca wan nafdi atas pada al-isti'anati. Dan sunat kita meninggalkan an-nafdi. An-nafdi ni kata air. Lepas daripada kita ambil wudu. Lepas ambil wudu kan? Sebab mana sunat buat lagu tu? Kerana sunat kita tinggal an-nafdi. Kita letak air. Sebab dia? Sebab letak air jadi seolah kita tidak suka kepada ibadat tersebut. Faham lagi? Mereka ada keuzuran. Kerana ada keperluan. Sebagai contoh, kita nak tayamum pula. Tak apalah. Tak ada masalah dah. Kesak, letak air. Ataupun kita duduk di kawasan musim sejuk. Allah musim sejuk, memang lepas daripada ambil wudu, kita dah. Tidak sakit ya kita. Itu tidak menjadi masalah. Wattanshiqu bithaubin, dan lap dengan kain. Lepas daripada ambil wudu, lap pula. Hukum dia adalah tidak molek. Watahrikul khatam, dan gerakkan cincin. Tak wajib cabut, gerakkan cincin. Sunat kita gerakkan cincin, kita kena ingat, sekiranya kalau kita nak gerak sampai air di bawah cincin. Adapun kalau sekiranya kita nak gerak menyebabkan air tak disampai kepada bawah cincin, tak disampai air di bawah cincin, tak rata, maka ketika tu wajib kita kena gerak cincin. Sebab ni wajib, sama tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka hukum dia adalah wajib. Jadi tidak sempurna basuh tangan yang diwajibkan, melainkan kena gerak cincin, maka hukum gerak cincin adalah diwajibkan untuk menyempurnakan basuhan yang wajib. Wal buda'atu bi'a'lal wajhi, dan mula dengan atas muka. Kita mula daripada pihak atas. Dan apabila kita mula pihak atas, yang atas dia kiri ke bawah. Dia kurang penggunaan air berbanding kita guna daripada pihak bawah. Apabila kita mula daripada pihak bawah nak pergi ke atas. Melainkan kita duduk tungging gitu. Kaki atas, kepala bawah. Boleh daripada bawah pergi ke atas. Baik. Wa fil yadi war rijli bil asabi', dan pada tangan dan kaki sunat kita mulakan dengan asabi', dengan jari. Ambil daripada jari pergi ke bawah. Hak ni tengok atas kemudahan lah. Kalau misalnya kita mudah daripada ni, kita pergi daripada ni. Kalau mudah daripada ni, pergi daripada ni. Kalau ngapai memang mudah hak ni. Baik. Tapi ada juga tekah-tekah kita ambil wudu, nak kau depan payah kau ni. Tu tapi ketika kau ni pun boleh, sunat kita mulakan kau jari. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil marfaqi bil mirfaqi wal ka'bi. Maka jika menuang atasnya oleh orang lain tolong cucuk. Ketika dia minta tolong dengan orang lain, ataupun memang ketika dia minta tolong dengan orang lain untuk cucuk, untuk jiru ketika dia ambil wudu, sunat dia adalah bada'a, dia memula bil mirfaq, dengan siku basuh tangan, wal ka'bi, dan buku lali, yang masalah basuh kaki. Wadal kullu udwi, dan gosok anggota, itu sunat. Pada gosok anggota masa kita wudu. Wa mas'ul ma'qain, dan sapu al ma'qain. Ni ma'qain. Anak mata dia bagi dia. Mana kita panggil? Tak apa lah. Ni ma'qain. Okey, buat apa? Wastiqbalul qiblah, sunat menghadap kiblat. Wa wad'ul ina'i 'an yaminihi in kana wasi'an, dan meletakkan bekas daripada pihak kanan jika adalah bekas tu luas. Kalau bekas luas tak ada kanan. Baik. Mudah sikit kita nak ambil dengan tangan kanan. Kalau bekas awak sepit, taklah. Contoh kita kata kendi. Sebab kita nak cucur kan. Wa alla yanqusa ma'uhu 'an muddin, dan bahawa tidak kurang airnya daripada secupok. Secupok lebih kurang dalam 650 gram, jangan kurang daripada itulah. Tapi kalau kurang pun sah.
wa alla yatakallama fi jami' wudu'ihi, dan bahawa dia tidak bercakap pada sekalian wudu'nya illa li maslahatin, melainkan kerana maslahah, ada tujuan. Wala yalqima wajhahu bil ma', dan tidak menampak ia akan mukanya dengan air. Ni banyak orang kita buat. Ni hukum dia makruh. Dia ambil air, kalau apa gitu kan, hukum dia makruh. Dia jangan buat kita ambil tok. Ambil tok. Bukan ambil. Hukum dia adalah makruh. Tapau muka, hukum dia adalah makruh. Wala yamsahar raqabah, dan tidak menyapu akan batang tekok. Dia ulama, ada sebahagian daripada ulama dia berpandangan sapu batang tekok ni hukum dia adalah sunat. Tapi pandangan majoriti ulama, sapu tekok bukanlah sunat mustaqillah. Bukanlah sunat mustaqillah. Sunat yang suku sakar. Bukan benda sapu batang tekok ni adalah sunat yang mengikut sapu kepala. Jadi bila kita sapu kepala, kita sapu habis kepala kan, dia kena sikitkan batang tekok. Kan kita sapu habis kepala kan, ada kena sikitkan batang tekok. Dia bukan sapu sunat sapu batang tekok ni sunat mustaqillah, bukan. Itu menurut pandangan mu'tamad. Baik. Sebab hadis yang mengatakan sapu batang tekok tu aman minal ghil, selamat daripada dibelenggu pada hari kiamat, sebenarnya hadis itu bukan hadis sahih. Wa an yaqula ba'dahu, dan dia berkata selepas daripada berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Katanya wala ba'sa bid du'a'i 'indal a'dha. La ba's, mana la ba's, tidak mengapa. Berdoa dengan doa. Indal a'dha, di sisi anggota-anggota. Di sana ada doa ketika kita basuh muka. Allahumma bayyid wajhi binuri yawma tabyaddu wujuhu awliya'i. Ya Allah, cahayakan, cerahkan wujuhi, muka, wajhi, mukaku. Allahumma bayyid wajhi, cerahkan mukaku. Binuri, dengan cahaya engkau. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, pada hari cerah muka-muka kekasih-kekasihmu ya Allah. Dan mu jangan hitamkan muka aku, gelapkan muka aku ketika gelapnya muka musuh-musuh engkau ya Allah. Ketika basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berilah kitabku dengan tangan kananku. Wala tuhasibni hisaban yasira, janganlah menghisab kepadaku hisaban asira, hisab yang cukup teruk. Baik, dia ada doa yang dibaca ketika kita basuh anggota. Yang mana doa tersebut disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cuma ketika Imam Nawawi buat kitab Minhajul Talibin, yang mana kitab Minhajul Talibin sebenarnya adalah ikhtisar daripada kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i, Imam Nawawi membuang doa-doa tersebut. Sebab dia kata Imam Nawawi, doa tersebut la aslalah, tidak ada asal baginya. Maksudnya tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menyebut bahawasanya Rasulullah membaca doa tersebut. Baik. Dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, dia kata tak ada masalah la ba's. Yang biasanya penggunaan perkataan la ba's dalam fiqh kebiasaan lah. Nak buat tak ada masalah. Tapi yang sebenarnya tiga. Kebiasaan, tapi tak semesti. Kebiasaan perkataan la ba's, nak buat tak ada masalah. Tapi tinggal waktu yang lebih baik. Sebab itulah Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, dia tidak menyebut doa tersebut. Okey. Sekarang ni daripada segi sabit ni, doa tersebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Tidak ada seorang ulama hadis yang mengatakan doa tersebut sabit dalam hadis yang sahih. Okey, daripada sudut thubut doa tersebut daripada hadis tak ada. Yang pertama, yang keduanya daripada sudut amal. Boleh tak kita nak beramal dengan doa tersebut? Di masalah sabit suku, beramal suku. Boleh tak ada masalah sebab doa? Boleh kita doa sebab Tuhan kata lagu mana? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni tanpa diikatkan dengan mana-mana waktu. Cuma ketika kita nak baca doa, ketika kita ambil wudu, jangan kita sandarkan perbuatan tersebut kepada Rasulullah. Jangan kita cakap benda tu benda sunat. Cuma cukup kita ambil dianjurkan kepada kita berdoa untuk setiap waktu. Okey, habis. Sebab tadi kata wala ba'sa bid du'a'i indal a'dha, tidak mengapa dengan doa indal a'dha, di sisi anggota. Macam contoh inilah kita kata contoh.
di antara doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Boleh fi Rajabin wa Sya'ban. Boleh. Boleh yang kedua, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebenarnya doa tersebut tidak sabit dalam hadis yang sahih. Doa tersebut tidak sabit dalam hadis yang sahih. Dan boleh doa kita nak baca, tak ada masalah. Sebab dia boleh. Tengok mana dia, Allahumma ya Allah barik lana, berkati bagi kami fi Rajabin, dalam bulan Rajab, wa Sya'ban. Salah ke kita minta Allah Ta'ala berkati kita? Tak salah. Wa ballighna Ramadan, dan sampailah kami kepada bulan Ramadan. Salah ke? Tak salah. Baik. Daripada segi tubut, satu masalah. Daripada sudut nak beramal dengan doa tersebut, masalah yang kedua. Daripada segi tubut, doa tersebut tidak sabit dalam hadis yang sahih. Tapi daripada sudut nak baca doa tersebut, boleh ke tak? Tengok makna. Boleh ke tak? Boleh. Okey, tak ada masalah. Boleh kita baca. Sama juga dengan masalah ni. Daripada segi tubut, doa ni daripada Rasulullah tidak sabit dalam hadis yang sahih. Lepas tu kalau kita nak baca, la bas, tak ada masalah. Habis. Faslun, yukrahul israfu fihi bisab. Dimakruhkan al-israf, israf ni membazir, melampau. Fihi fil wudu' bisab dengan tuang. Banyak sangat guna air, hukum dia adalah makruh. Wa takhlilul lihyatil kathati lil muhrim, dan menyedati janggut yang tebal bagi orang yang sedang ihram juga hukum dia makruh, sebab dibimbangi tertangga janggut dia. Kan orang yang ihram dia tak boleh kan? Nak buat, nak tarik bulu, nak cabut bulu, tak boleh kan? Wa ziyadatu ala thalath, dan lebih di atas 3 kali. Was-was sangat sampai ke 10 kali, merah mata, hukum dia makruh. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa li'udhri, dan makruh juga isti'anah, meminta tolong dengan mereka yang membasuh anggota dia. Minta tolong orang basuh, cuba basuh kat muka aku. Kawan ni dah ambil air, tuang pula, tolong basuh pula. Siap tolong gosok lagi. Dia hidung-hidung sikit, nampak ada keluar. Ingat dia buat diri, dia suruh orang. Hukum dia adalah makruh. Sebab al-itharu bil qurabi makruhun illa li'udhrin, mereka kerana ada keuzuran. Baik. Faslun, ini satu fasal. Syurutul wudu'i wal ghusli, syarat-syarat wudu dan mandi. Yang pertamanya al-Islam. Jadi orang yang nak berwudu dan orang yang nak mandi mesti orang Islam. Adapun orang kafir, kalau dia ambil wudu, lepas tu dia masuk Islam, maka dia tidak boleh guna wudu tersebut untuk sembahyang. Kerana wudu dia tidak sah, sebab dia mengambil wudu ketika masih lagi dia dalam keadaan kafir. Wa tamyiz. Tamyiz ni dapat membezakan. Kanak-kanak yang belum lagi memayyiz, umur 2 tahun, tak sah wudu dia. Adapun kanak yang telah memayyiz, 7 tahun, 8 tahun, sah wudu dia. Wa naqa'u 'anil haidh wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-bashara, dan daripada perkara yang menghalang sampai air ke kulit. Wa amma, dan daripada perkara yamna'u, yang menghalang wusul al-ma', sampai air ila al-bashara, ke kulit. Jadi itu syarat wudu, jangan ada perkara yang menghalang air sentuh kulit. Wal ilmu bi fardiyatih, dia kena tahu dengan fardunya wudu. Kalau tak tahu hukum, buat ambil je, tidak sah, sebab tak tahu hukum. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah, dan bahawa dia tidak i'tiqad, dia tidak berpegang satu rukun daripada rukun wudu sunnah. Dia tidak berpegang satu rukun daripada rukun wudu, hukum dia adalah sunnah. Tidak pegang batu tu. Basuh muka wajib, rukun wudu. Tidak berpegang, dia tidak beriktikad, basuh muka saat itu sunnah. Kalau dia iktikad, tak sah wudu dia. Itu syarat wudu. Dia berbeza dengan kalau dia iktikad, hak sunat wajib. Sah, tak ada masalah. Kamu sunat, tapi dia iktikad wajib, tak ada masalah. Salah tu salah, tapi dia tidaklah merosakkan wudu. Wal ma'u tahur, dan air yang menyucikan. Maksudnya air yang suci lagi menyucikan. Air mutaghayyir bi mukhalif taghayyuran fahishan, air yang berubah dengan suatu benda yang bercampur dengan air yang suci, sebagai berubah yang keji, yang teruk, sekiranya tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak, maka tidak sah kita nak berwuduk dengannya. Mesti kena air tahur, air mutlak, suci lagi menyucikan. Air mustakmal tidak boleh juga. Kita nak berwuduk dengan air mustakmal, sama juga dengan mandi wajib. Wa izalatun najasatil ainiyah, dan menghilangkan najis ainiyah. Najis yang dinisbahkan kepada ain, yang dinisbahkan kepada zat. Najis yang ada jirim dia. Kita kata ni ada dah kena tai ayam sini, kita basuh dulu. Melainkan
Kata ulama, kalau kita basuh, dengan sekali basuh hilang najis tersebut. Ada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sah wuduk kita. Basuh tu suci, terangkat juga hadas kecil daripada anggota tersebut. Wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyirul ma', dan bahawa tidak ada di atas anggota ma yughayyirul ma', perkara yang mengubahkan air. Jangan ada di atas anggota kita benda yang mengubahkan air. Maksudnya benda yang mengubahkan air. Kalau masalah ni kita kena faham masalah air baru ni. Dia kita air mutlak. Dia air mutlak kita hurau baru ni. Dia bercampur dengan suatu benda yang lain. Dia air sikit. Air mutlak yang sedikit, bukan banyak, sikit. Dia bercampur dengan suatu benda yang lain. Kadang-kadang yang dia bercampur saat itu benda tahir, kadang-kadang benda najis. Kalau benda najis, jelah hukum dia adalah mutanajis. Sebab air sikit. Nabi SAW bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabath." Apabila air itu cukup 2 kalah, dia tidak menanggung najis. Jadi bermakna kalau kurang daripada 2 kalah, dia jadi najis, mutanajis. Okey. Yang pertama, yang keduanya, hak yang bercampur dengan air itu adalah benda tahir, benda suci. Hak suci dia terbagi kepada 2. Yang pertamanya mukhalid, yang keduanya mujawir. Kalau benda tu mukhalid, benda hak yang bercampur tidak boleh kita nak pisah dah daripada air. Kita tengok berubah sikit ke banyak. Kalau taghayyuran fahish, berubah yang keji, yang teruk, bihaitsu la yusamma ma'an, sekiranya kita masih tidak dinamakan air, maka ketika itu tidak boleh dah kita guna air tersebut untuk kita berwuduk, untuk kita mandi. Okey, kita faham masalah tu kan? Kita pergi kepada masalah ni. Katakanlah atas anggota kita ni ada dakwah. Banyaklah dakwah, bukan sikit, banyak. Allah dakwah sini. Baik, tiba-tiba kita ambil air sembahyang, kita ambil daripada tangan ni, kita basuh. Hak kawasan ni tak ada masalah, terangkat hadas. Sampai sini, tiba-tiba air campur dengan dakwah, dia pergi ke bawah. Jadi air yang campur dengan dakwah, dia pergi ke bawah. Jadi air saat itu bercampur dengan suatu yang suci, yang mana suatu benda tersebut adalah mukhalid, yang mana air tersebut berlaku taghayyur fahish. Jadi tidak terangkat hadas bawah ni. Tak ada masalah. Jelas ada masalah. Hak atas ni terangkat, hak bawah ni tak terangkat. Sebab air yang sampai bawah ni campur dah dengan suatu yang mana suatu memang suci, tapi berubah yang fahish. Kan dakwah kan? Bila dicampur dengan air, orang panggil dah air, orang panggil dakwah tu. Kalau sikit-sikit tak ada masalah. Nah, kalau lupa gandung-gandung sikit je, tu tidak menjadi masalah. Okey. Itu maksud wa alla yakuna 'ala al-'udwi, dan bahawa tidak ada di atas anggota itu ma yughayyirul ma', perkara yang mengubahkan air, akan sebagai ubah yang keji. Tapi dengan syarat benda tu bukanlah benda najis. Kalau benda tu najis, walaupun tidak ubah yang keji pun, asal kata berubah, maka air tersebut adalah air mutanajis. Wa jarrul ma'i 'ala al-'udwi, ni kena ingat, melalukan air di atas anggota, mengalirkan air di atas anggota. Kalau tak mengalir, tidak sah. Wa tahaqququl muqtadi imban al-hal, dan wa tahaqququl muqtadi, tahaqquq ni makna nyata. Al-muqtadi, perkara yang menghendaki, perkara yang menuntut untuk berwuduk. Nyata perkara yang menuntut untuk berwuduk, imban al-halu, jika nyata oleh keadaan. Jelas dia saat itu berhadas, ketuk. Lepas daripada dia ketuk, jelas atau al-muqtadi, ketuk saat itu menghendaki untuk dia berwuduk, maka boleh dia ambil wuduk. Kalau tak jelas, maka tidak boleh, melainkan kita tajdid wuduk. Jelas tak masalah. Sekarang ni kita dak ketuk lagi aku ni. Okey, dak ketuk lagi kan? Dak ketuk lagi. Ke macam ketuk dah. Kita sekarang ni, tadi kita ambil wuduk. Lepas tu kita syok. Kita kata aku ni ketuk ke dak lagi? Kita ingat dah kaedah kita, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi masa dihukumkan kita sebagai orang mutawaddi, orang yang berwuduk, boleh kita ambil terus sembahyang. Okey, kalau kita ambil wuduk juga, sah ke tak? Kata ulama tidak sah. Sebab tidak tahaqquq al-muqtadi. Maksudnya, tidak nyata perkara yang menuntut untuk kita berwuduk. Ia berbeza dengan tajdid wuduk. Tajdid wuduk, kita jelas kita ada wuduk, cuma kita nak membaharukan wuduk. Tajdid wuduk, dia tidak mengangkat hadas, kerana hadas kita telah terangkat. Jelas tak masalah. Itu maksud tahaqququl muqtadi. Tapi ni masalah imban al-halu, jika nyata oleh al-hal, keadaan itu. Kalau nyatalah. Baik.
Seterusnya, wa adamus sarif. Dan tidak ada perkara yang membalik. Dia adamus sarif, dia sama dengan istishabun niyyati hukman ataupun istishabun niyyatil hukmi. Sama. Maksudnya tidak ada perkara yang menafikan wudu. Tak boleh ambil wudu kat berhenti sini. Ataupun murtad wal iyad billah. Wa an la yu'alliqani wa an la yu'alliqa niyyatahu, dan bahawa dia tidak menggantungkan niatnya. Dia masalah niat dia kena putus. Dia tidak boleh kita gantungkan niat. Belah masa muka saja aku ambil wudu. Tapi wudu ni terjadi kerana sekiranya Zaid mari. Kita belah-belah masuk. Itu dia menggantung niat dia, tidak sah. Dia kena jazam. Kena tu. Aku berwudu. Baik. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Dan masuk waktu tidak usah wudu. Tapi bukan secara mutlak. Wa taqdimu istinja'in wa tahaffuz, dan mendahulukan istinja. Basuh kecil, basuh begok. Wa tahaffuz, dan mendahulukan tahaffuz. Tahaffuz ni baluk dan seumpamanya. Wal mualatu, dan mualat bainahuma, di antara keduanya. Di antara keduanya maksudnya di antara istinja, lepas tu wudu, lepas tu di antara tahaffuz dan wudu. Semua saat ini lidaimil hadas, bagi orang yang berkekalan hadas. Orang berkekalan hadas mesti kena masuk waktu dulu. Mesti dia kena mendahulukan istinja, dia kena basuh dulu. Lepas tu dia kena tahaffuz, dia kena baluk dulu. Lepas tu kena mualat. Adapun orang yang selain daripada daimil hadas, dia boleh ambil wuduk sebelum daripada masuk waktu. Dia boleh melewatkan istinja. Dia kecing, dia begok, ada basuh lagi, ambil wuduk dulu, lepas tu baru basuh. Cuma masa basuh saat itu jangan pakai tapak tangan lah. Tidak batal, pula pegang kemaluan. Faslun. Wa yajuzul mashu 'ala al-khuffain, harus sapu di atas dua khuf. Hukum sapu di atas dua khuf, hukum dia adalah harus. Apa maksud harus? Kita nak sapu tak apa, kita tak mau sapu tak apa. Khuf ni khuf. Khuf ni adalah, cakap mudah kita, kasut. Ataupun stokeng yang diperbuat daripada kulit yang menutup kawasan fardu ataupun kawasan basuhan fardu di dalam membasuh kaki ketika kita ambil wudu. Hukum sapu di atas khuf adalah harus. Yang mana sapu di atas khuf ni adalah badalan ganti an ghaslir rijlain, daripada basuh dua kaki fil wudu, di dalam berwudu. Wa syartu jawazil mashi, dan syarat harus sapu, an yalbasahu ala taharatin kamilah, bahawa dia pakai kembali kepada khuf ala taharatin kamilah, di atas bersih yang sempurna. Okey, nanti kita akan sambung balik. Kita berhenti untuk rehat makan sekejap. 8.20 kita start vlog 9.30 insya-Allah. Roti dia ada. Hari ni makan roti ya. Buat air. Padang orang itu dah sikit. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.